Hello. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Summa alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. وقال الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan solat, maka basuhlah muka kamu dan kedua-dua tangan kamu sampai ke siku, dan sapulah kepala kamu, dan basuhlah kedua-dua kaki kamu sehingga ke buku lali. Sadaqallahul azim. Yang sekasihi dan yang saya hormati, ya, yang berbahagia, ya, pengurusi karya masjid dan semua yang kuasa. Sekasihi dan yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Syiah, pimpinan masyarakat. Sekasihi dan yang saya hormati ibu-ibu, ayah-ayah, ya, yang saya kasihi dan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di malam yang berbahagia ini, tuan-tuan, ya, pada asalnya, ya, semuanya adalah merupakan perancangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Benarlah seperti mana Allah berfirman dalam Al-Quran, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Kita buatlah bagaimana perancangan molek cantik bagaimana sekalipun, tuan-tuan. Macam jadual saya dah elok dah, setiap bulan tu saya rancang. Tetapi perancangan Allah Ta'ala itu maha sempurna. Begitu juga perancangan, tuan-tuan, pada malam ini. Bukan sepatutnya saya yang menyampaikan kuliah, yang sepatutnya sahabat saya Dr. Syuhada, ya, tetapi, ya, perancangan Allah itu lebih terkehadapan. Alhamdulillah, semuanya ada hikmah di sebalik. Di antaranya adalah saya rindu jumpa tuan-tuan. Lama tak datang sini, tuan-tuan. Saya, ya, sebulan 2 kali di surau, ya, Taman Selasih, ya. Kadang-kadang sini, ya, ada juga jemput saya, kadang bertumbuk dengan kuliah. Saya hanya lebih kurang 5 atau 6 malam saya satu bulan saya free. Subuh kadang-kadang ada. Ni tuan-tuan kadang jemput, saya tak dapat. Tapi alhamdulillah malam ni perancang saya nak jumpa Tuan Jizanan, lama tak jumpa dia. Dah jumpa tuan-tuan, alhamdulillah. Insya-Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan seperti mana yang diperkatakan oleh Tuan Pengurusi Karya Masjid, tuan-tuan, ya, berita terbaru, ya, PKP B akan dilaksanakan, ya, kecuali Perlis, Pahang dan Kelantan. Allahu Akbar. Hari ini kes 1168 hari ini, ya, kes positif. Oleh itu saya menyuruh tuan-tuan sekalian, ya, sama-sama dah, ya, teruskan doa dan teruskan doa. Wabak ini merupakan musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan COVID-19 ini merupakan makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh itu tuan-tuan, ya, sejak solat kita jangan tinggalkan doa yang dibacakan oleh Tuan Imam kita tadi.
Antara doanya adalah na'udzu bikalimatillahi tamman min syarri ma khalaq. Kami berlindung dengan kalimah yang mulia, kalimah la ilaha illallah, daripada sebarang kejahatan makhluk Allah Subhanahu. Teruskan doa tuan-tuan. Tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kata ud'uni, mintalah kepada aku, nescaya akan aku perkenan bila masa dan ketiganya, wallahu a'lam. Oleh itulah patutlah ini tuan-tuan, kita sebagai umat Islam pada hari ini tuan-tuan, ya, seluruh dunia pada hari ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah nak tunjukkan akan kekuasaan dia yang maha segala-galanya. Tuan-tuan, ya. Oleh itu kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lihat apa yang berlaku pada hari ini dengan mata hati kita tuan-tuan. Yang taklah biasalah ustaz. Ni saat-saat gini biasalah. Jangan, tak boleh. Lihat tuan-tuan. Ya, kita lihat bagaimana kemurkaan, ya, kejahatan banyak yang terlakukan pada hari ini. Allah beri peluang untuk diri bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih beri peluang tuan-tuan untuk kita memperbanyakkan mohon keampunan, istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu tuan-tuan, ini tentera Allah. Tuan-tuan, ya, Allah nak musnahkan sesuatu kaum tuan-tuan. Sekejap je. Sebelum saya pergi kitab ni, mukadimah panjang tuan-tuan, yang tak maaf cakap, buku hampa gua apa saya biasa kuliah di sini. 8.5. Boleh, ya, 8.5. Lebih tak apa sikit tuan-tuan, ya. Sekejap ya tuan-tuan. Hari ini Amerika tuan-tuan, Allah tak payah hantarkan balak tentera daripada mana tak payah. Sebuah negara tuan-tuan, ya, sebuah negara polis dunia, ia boleh buat apa, ia boleh canai negara-negara yang nak buat. Tuan-tuan, ya, ikut dia, ya, undang-undang belakang. Tuan-tuan, ya, dia buat apa saja. Tetapi hari ini tuan-tuan, Allah hantarkan COVID-19 saja. Hari ini kematian, ya, yang berlaku di Amerika yang paling tinggi 230 lebih pada hari ini. Bukan saya cakap tuan-tuan, ya, 230,000. Allahu Akbar, tak sampai setahun COVID-19. Yang kedua Brazil, yang ketiga India. Brazil semua satu lebih ke atas. Allahu Akbar. Mudah tuan-tuan. Tak payah Allah hantarkan balak tentera. Itu je apa yang berlaku tuan-tuan. Tak kalau mana sebelum Nabi kita dilahirkan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Nabi dilahirkan tuan-tuan dalam tahun gajah, di mana dalam tahun berkenaan, ya, Abrah bin Ju'sum, ya, yang mana Abrah sebelum ini telah membina Kaabah, ya, nak menandingi Baitullahil Haram di Yaman. Negeri Yaman tuan-tuan dekat dia, tak jauh sangat, sebelah dia daripada, ya, sebelah saja daripada Mekah Al-Mukarramah tu, tak jauh, ya, tuan-tuan. Oleh itu tuan-tuan, dia bina, tetapi tempat ibadah yang dia bina tu tak mendapat sambutan. Malahan Baitullahil Haram itu dikunjungi saat musim haji, dikunjungi ratusan ribu tuan-tuan, pedagang-pedagang maju dan juga sebagainya. Maka dia nak merancang untuk nak merobohkan Baitullahil Haram yang dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihimussalam. Maka tuan-tuan, dikumpulkanlah balak tenteranya yang canggih di zaman itulah, dengan beberapa ekor gajah zaman purba punya. Bukan gajah sekarang tuan-tuan. Gajah mau purba jangan mamin, nek moyang godang. Keluar bahasa Johor tuan-tuan, ya. Keluar bahasa pilah, kalau godang tu tuan-tuan, ya, tuan-tuan boleh tahu dah saya orang mana. Tuan-tuan, ya, nek moyang godang, ya tuan-tuan, ya, zaman purbanya gajah.
Perkara berkenaan dimeterikan oleh Allah Ta'ala surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bagaimana, tidakkah kamu melihat bagaimana Allah memperlakukan tentera-tentera bergajah? Dihimpunkan tuan-tuan dalam perjalanan, dah lengkap dengan balak tentera senjata yang canggih di zaman itu, berjalan nak memusnahkan Baitullahil Haram dengan perancang yang rapi. Sebelum sampai bukan berapa kilometer tuan-tuan, dalam kitab Rahiqul Makhtum diceritakan. Ini tuan-tuan, sengaja kitab tuan-tuan ya, kita kisah kisah Nabi kita. Dalam tambah pula pada saat ini kita masih berada dalam patrah Madinah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu tuan-tuan, tentera bergajah berkenaan dihimpunkan beberapa kilometer sebelum sampai ke Baitullahil Haram. Dia telah mencuri sebanyak, dirampasnya 100 ekor unta kepunyai datuk Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib. Kan Abu Talib ya. Abu Talib tu anak Abdul Muttalib, bapa saudara Rasulullah. 100 ekor unta. 100 ekor dicuri tuan-tuan. Ya, dah curi itu, dah rampasnya, maka dia berunding. Sebelum nak serang Baitullahil Haram, dia panggil Abdul Muttalib, merupakan penjaga Baitullahil Haram, orang yang paling dihormat sebab keturunan Nabi ni tuan-tuan. Nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, yang merupakan nasab yang cukup mulia, yang cukup hebat. Ni tuan-tuan, sebab tuan-tuan bulan-bulan begini tuan-tuan, Allah, kalau cerita kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, sebab kisah Nabi ni tuan-tuan, kita ceritakan ya, kisah sahabat-sahabat Nabi tak ada muat tuan-tuan. Begitu juga kita baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, tak ada muat dah. Baca hadis Allahu Akbar. Kalau orang rasa dengar kisah Nabi muat di dengar lebih dulu tak lama meninggal tuan-tuan. Al-Quran baca dulu dia dengar Al-Quran tu, alhamdulillah ya, muak pula dia dengar. Jangan tuan-tuan, tak lama meninggal tu. Tak boleh, sebab semua itu merupakan wahyu. Tuan-tuan, Al-Quran bukan lagu-lagu biasa, lagu daripada langit. Ni tuan-tuan ya, lagu ataupun ya, berita pengkhabaran daripada Lauh Mahfuz. Ni tuan-tuan, sebab lagu-lagu mana terdengar tuan, berapa sadap mana sekalipun tak lama. Sekejap ya. Tapi Al-Quranul Karim, kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah para sahabat. Allahu Akbar. Oleh itu tuan-tuan, bagi orang-orang yang beriman, ambillah kisah-kisah para sahabat itu sebagai suatu iktibar. Fa'tabiru liulil absar, ambil iktibar. Jangan ambil itu ya tuan, bukan tuan-tuan ya. Oleh itu tuan, dia berunding dengan datuk Nabi, wahai Abdul Muttalib, aku sekarang ke Abrah bin Jusum nak memusnahkan rumah ibadat kamu. Apa permohonan yang kamu nak ke aku ni? Kau tengok bala tentera aku ni, gajah-gajah aku ni, anytime bila-bila masuk Baitullahil Haram itu akan musnah. Aku akan hancurkan dengan sehancur-hancur. Apa yang kau minta? Tuan-tuan, jangkaan Abrahah tuan-tuan, Abdul Muttalib akan minta kau baliklah, jangan kau seorang. Ni tuan-tuan, itu dah aku jaga elok dah, rumah ibadah aku cukup. Untuk aku tu 100 aku ambil dah, tak ada masalah. Aku boleh bela untuk lain, tak ada hal. Agak macam tu tuan-tuan. Rupa-rupanya Abdul Muttalib mohon kepada Abrah, wahai Abrah, aku tak ada minta apa. Yang pertama aku minta adalah untuk aku yang 100 ekor yang kucuri tu kau pulang balik. Dan latihnya kau pagi aku lepeh dia, beri makan. Tuan-tuan ya, suntik vaksin dan sebagainya tuan-tuan ya, cari rumput akar lembu, rumput nepio tuan-tuan, kambing, dan letih cari siang malam pagi petang jaga. Kau sakit aku ubati dan juga sebagainya, berapa kau curi, pulang balik. Tu je, saya tak ada.
Teramang Abrahah tuan-tuan. Dan aku nak serang Kaabah ni. Tak. Baitullahil Haram yang kau nak serang tu ada penjaganya, kata Abdul Muttalib, yani Allah. Ya Rasulullah, ada bukan aku penjaga ni, aku ini pemegang amanah sahaja. Tak ada. Tengok tuan-tuan, dia tak kisah. Aku pegang amanah. Kau nak apa kau buatlah. Ada pemilik dia, ada penjaga, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun tuan-tuan, Abrahah kata dipulang untuk ambil lah. Kau nak ambil. Tetapi tuan-tuan, Abrahah tetap nak menghancurkan Baitullahil Haram saat sebelum kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abrahah bermutolak tuan-tuan. Saat dia bertolak nak menghapuskan, nak menghancurkan Baitullahil Haram, maka Allah mengutuskan tuan-tuan, seperti mana yang dinyatakan yang surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim. Allah utuskan ke atas mereka tayran abad, burung ababil, burung layang-layang lebih kecil daripada burung ciak. Ciak rumah tu tuan-tuan ya. Kecil begitu lagi. Dan di paruhnya, di mulutnya tuan-tuan, seketul batu lebih kecil, lebih kurang besar biji sago. Dan di kedua-dua kakinya, paruhnya tuan-tuan, ya, ada 3 ketul batu dipegang. Ambil daripada sejin neraka Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu dilepaskan daripada angkasa, lepas tuan-tuan, dengan gerombol burung yang cukup banyak. Ini tentera-tentera Allah, jundun min junudillah. Apa yang berlaku tuan-tuan? Melayang-layang batu berkenaan dan jatuh di tubuh badan mereka. Terlelai tuan-tuan, yang daging kulit-kulit mereka ni terlerai tuan-tuan, tanggal satu persatu. Diriwayatkan bahawasanya tuan-tuan, Abrahah bin Sum ni tuan-tuan ya, apabila terkena tu ya, sendi-sendi tangan tuan lerai satu persatu. Azab terbakar, bahkan daun dimakan ulat. Wa arsala alaihim tayran abad tarmihim, dilantar batu-batu berkenaan. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jadilah mereka itu sebagai ya, daun-daun yang dimakan oleh ulat. Habis tuan-tuan. Tengok bagaimana Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan, tak payah Allah hantarkan satu balak tentera, tak. Allah nak menunjukkan akan kekuasaan. Oleh itu kita manusia walaupun canggih bagaimana sekalipun, hebat bagaimana sekalipun, kerana Allah itu maha segala-galanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah hancur sehancur-hancurnya. Ini yang berlaku. Begitu juga kita tengok, Allah nak tunjukkan akan kekuasaan tuan-tuan. Allah hantarkan tentera-tentera dia. Tentera Allah ni banyak tuan-tuan, tak payah tampak dilihat. Contoh dalam proses hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, segi logik tuan-tuan, segi logik mata kasar kita lah, pada malam Nabi nak berhijrah tu confirm Nabi bukan 200% Nabi akan wafat. Nabi tubuh badannya sama ada dicincang lumat-lumat, ataupun Nabi kita akan ditangkap hidup-hidup pada malam. Sebab di luar sana tuan-tuan terdapat ya, di kalangan pemuda-pemuda orang kafir Quraisy laknatullah, badannya katang-katang, sado-sado badan ni tuan-tuan, pedang di tangannya 5-6 kilo, cantas sekali saya putus badan kita. Kedudukkan mereka rapat rumah Nabi kan bersama masjid ni. Rumah Nabi lebih kurang 10 ya tuan-tuan, 10-20. Begitulah rumah Rasulullah, dikepung rapat. Tikus pun tak boleh nak lalu. Kat rapat tuan-tuan, badan sado-sado, tak boleh nak lalu. Segi logik ni Rasulullah pada malam itu akan mati.
Tetapi kau ingat perancangan Allah itu cukup rapi daripada serapi-rapinya. Allah untuskan pada malam itu tenteranya yang tak boleh dilihat seperti COVID juga. Apa tentera Allah pada malam itu tuan-tuan? Allah utuskan yang tentera pada malam itu rapat penuh rumah Nabi, tak boleh lalu. Dan Allah utuskan Ali radhiyallahu an menggantikan beliau seorang pemuda. Kalau saya tuan-tuan confirm tak nak. Kalau saya nak. Itu sebab tuan-tuan kita sebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan tinggalkan bersalawat. Nabi kata dalam hadis dia, inna abkhalan nas man zukirtu alayya falam yusalli alayya. Sebakhil-bakhil manusia, kata Rasulullah, di kalangan mereka apabila disebutkan nama aku dia tak selawat, tak apa-apa. Rasa tak apa-apa, tak boleh. Oleh itu sayang pada Rasulullah, saya sekalian ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, satu hari jangan kurang 100 kali bersalawat, mi'ah marrat, 8 waktu. Tak sampai 3 minit kita baca WhatsApp 8 jam satu hari. Betul tak? Betul? Mohong tak betul? Tengok kan? Buka. Calik betul? Infon dulu. Betul tuan-tuan? Hari ni tuan-tuan banyak malaikat saya sini aku tuan-tuan. Kerja ustaz berapa jam? 3 jam saya sanggup. Tak ada betul lah. Kan tengoknya lagi, okey lagi, nya lagi, WhatsApp gambarnya lagi, videonya lagi. Cuma tengok tuan-tuan. Kalau dia kuliah okeylah. Ni video lawak, kekeh-kekeh orang seorang je. Betul tuan-tuan. Berapa je tak WhatsApp? Tapi salawat 100 kali tak sampai 3 minit tak payah buat. Allahu akbar. Bagaimana kita nyatakan aku disayang pada Rasulullah? Tak ada. Yang nak tuan-tuan, tak ada dah. Kau tambah 100 kali je tak ada dah tuan-tuan. Tuan-tuan, yang kurang 100 kali. Satu hari itu paling lekeh. Paling lekeh. Ni tuan-tuan ya, 1 kali jangan tinggalkan berselawat. Oleh itu tuan-tuan, sebut nama sahabat Nabi tuan-tuan. Jangan tinggalkan. Allah dan Nabi kita ajar diri kita, jangan tinggalkan kita. Jawab dengan radhiyallahu an ataupun radhiyallahu anhum. Jawab begitu. Ya Allah Tuanku, kau redha-kalah ke atas sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anugerah syurga, berilah syurga kepada mereka dengan syurga yang berlipat kali ganda nikmat-nikmat di dalamnya. Sebab apa kita doakan demikian tuan-tuan? Allah Ta'ala ajar demikian. Sebab dengan sahabat-sahabat ni tolong Nabi kita tuan-tuan. Hari ini kita mengucap 2 kalimat syahadah. Ali sanggup tolong Rasulullah tuan-tuan. Agak kau tuan-tuan hidup zaman Nabi tuan-tuan, Nabi suruh tidur situ dah, di depan ni semua padang terhinus. Agak tuan-tuan nak tak? Saya tak ada tuan-tuan, saya kat orang je. Sebab gak masa itu tuan-tuan kita tolong Nabi pasal zaman itulah, zaman dulu siapa yang bantu Nabi galang gantinya Allahnya nyawa ya Rasulullah. Ali itu doa begitu, radhiyallahu an. Redhakanlah mereka ya Allah, berikan syurga kepada mereka. Dia ada syurga tersama tarafnya bawah sikit ke dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak pengorbanan sahabat-sahabat Nabi tuan-tuan. Oleh itu tuan-tuan jangan tinggalkan. Doakan sahabat. Begitu. Sebab terbayangkan adanya kita hidup zaman Nabi, kita tolong tak Nabi? Tentu tuan-tuan. Sebab galang gantinya zaman itu siapa yang bersama Rasulullah? Tak lain tak bukan adalah galang gantinya nyawa. Ramai di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum aja mati, wafat tuan-tuan, dibunuh. Ya, bagaimana kita tengok di kalangan keluarga Sumayyah radhiyallahu an. Ya, bagaimana Sumayyah itu sendiri tuan-tuan ya, dan suaminya Amr. Tuan-tuan ya, dan suaminya Amr saya tuan-tuan ya, dibunuh oleh orang kafir Quraisy. Sumayyah dalam keadaan ya, dia mengandung tuan-tuan, dibelah perut dia. Allahu akbar. Kemudian dikeluarkan anak dia tuan-tuan, dibunuh begitu saja. Suaminya begitu juga. Datanglah anaknya tuan-tuan ya, yang bernama
ya, yang beramal saya bertemu Nabi. Ya Rasulullah, kata dia, ibu aku, ayah aku begini ya Rasulullah. Saat tu tentera Islam, Nabi orang Islam dalam keadaan lemah pada hari itu, tuan-tuan. Islam pada saat itu sampai ke Mesir secara sunyi-sunyi, menyuruh pada saat itu, mengadu ayahku begini ya Rasulullah, ayah aku dibunuh, ditikam, tuan-tuan, rebah ke atas muka bumi, ditikam dari kepala dia sampai ujung kaki dengan 70 lebih tusukan pedang, mati dia. Maka anaknya mengadu pada Nabi, ya Rasulullah, apa kata Rasulullah? Sabran ya ahlal Yasir, fa inna lakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, kata Rasulullah. Ya, itu tuan-tuan, sungguhnya balasan kesabaran itu adalah syurga Allah Ta'ala itu menanti. Ya Rabb, di sini tuan-tuan, sabar. Allahu Akbar. Sumayyahlah merupakan perempuan yang pertama mati syahid di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hebat orang perempuan. Ni tuan-tuan, ya. Oleh itu tuan-tuan, pada malam berkenaan ibarat Nabi akan mati, pada saat itu Allah hantarkan tentera-tentera. Apakah tentera Allah pada malam itu? Allah hantarkan tenteranya yang tidak boleh dilihat, iaitu mengantuk. Mengantuk. Mengantuklah. Orang mengantuk ni tuan-tuan tekan tengok. Dalam kuliah mengantuk je. Ini tuan-tuan, ya. Mengantuk, tuan-tuan, ya, mengantuk. Walaupun kau hebat, kuat mana sekalipun, pedang kau terbunuh sekalipun, kalau mengantuk, apa yang ada kat tangan tuan-tuan, pegang pen nak nulis kau, semua tu bawah. Betul tak? Ya. Pedang kau terbunuh tu kau pegang nak pancung orang ni, tiba-tiba kau mengantuk. Apa? Habis. Allah utuskan mengantuk. Lalap semua tentera kat luar tu, tuan-tuan. Saat itu Nabi keluar. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Nabi keluar, tuan-tuan. Azannya. Azan dulu. Okey, tidak.
ilaha illallah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma rabbana wa syarafa wa tatal ali tarafi wa ba'asnakum. Alhamdulillah. Terlihat tuan-tuan ya, bagaimana pada malam berkenaan Allah utuskan ya tentera-tentera Allah Subhanahu wa taala yang mengantuk. Ya, kemudian pada malam itu Nabi sallallahu alaihi keluar daripada rumahnya dan pada situ tuan-tuan, bagaimana Allah nak menghina di kalangan orang-orang kafir yang nak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan Nabi meletakkan pasir di setiap kepala-kepala mereka berkenaan. Nak letakkan tuan-tuan, dan kami pada malam berkenaan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hijrah pada malam berkenaan. Allahu akbar. Inilah tuan-tuan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu tuan-tuan ya letakkan ya bahawasanya Allah nak menyatakan bahawasanya aku yang maha segala-galanya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Muslimin muslimat rahimakumullah. Oleh itu tuan-tuan ya, tanda sayang cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Ya, setiap hari sama-sama kita mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak dikisahkan ya dalam kisah para sahabat radhiyallahu an. Contoh, saya nak contohkan satu kisah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sauban radhiyallahu an. Tuan-tuan, Sauban ni tuan-tuan merupakan sahabat Nabi yang kasih pada Rasulullah. Zaman dahulu, zaman as-sabiqun al-awwalun, tuan-tuan, zaman-zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka di kalangan sahabat ni kalau boleh nak duduk nak bersama dengan Nabi ni 24 jam. Tuan-tuan, tapi tak boleh. Sebab Nabi kehidupan dia seperti kereta juga. Nabi ke pasar, Nabi keluar rumah, Nabi pergi berdakwah, dan juga sahabat Nabi jumpa di kalangan para sahabat. Tetapi ada masanya Nabi waktu malam Nabi bersama dengan keluarga. Tuan-tuan, sebab apa di kalangan sahabat ni tuan kalau boleh 24 jam dengan Rasulullah? Sebab apa tu? Mereka amat sayang pada Rasulullah. Lihatkan yang muka Nabi dapat pahala. Allahu akbar. Lihat dia muka Nabi sallallahu alaihi wasallam, selesai segala masalah. Allah. Ni tuan-tuan, selesai. Tuan-tuan ya. Oleh itu tuan-tuan, itu sampai memikirkan perkara berkenaan, tuan-tuan, dia fikir sampaikan pada malam itu, dia fikir masalah berkenaan sampai tak boleh tidur. Sampai tak boleh tidur malam tuan-tuan. Sebab ada saatnya atas muka bumi ni aku tak dapat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malahan bagaimana pula di hari akhirat kelak, kata Sauban. Hari akhirat kelak tuan-tuan, andainya aku dalam syurga, alhamdulillah. Tetapi Nabi pula mungkin di syurga yang paling tinggi, yang paling atas. Tak dapat juga, tak dapat juga jumpa Rasulullah. Ni tuan-tuan, Sauban ni. Yang kedua, andainya aku dimasukkan dalam neraka, na'udzubillahi min zalik, kata Sauban, Nabi dalam syurga, confirm aku tak dapat nak tengok Nabi sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu pada malam berkenaan tuan-tuan, Sauban ni tak boleh tidur. Sebab nak memikirkan betapa sayangnya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh tidur tuan-tuan. Walaupun tak boleh tidur sekalipun, Sauban apabila azan subuh, sebelum subuh datang ke masjid Nabi, sembahyang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di belakang Nabi. Tak ada masbuk tuan-tuan. Kita lah tuan-tuan, kalau tak boleh tidur malam lah, pada malam tu kita fikir masalah lain. Tak ada masalah kita fikir kan. Kata 1 jam nak subuh, tololap lah, confirm subuh elefant kita. Aku 10 lah pergi subuhan, confirm. Kita Sauban tak, tetap sembahyang subuh di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tuan-tuan ya. Lepas saya solat subuh, Nabi SAW memaling akan mukanya. Cuba kita tengok kadang imam separuh badannya paling. Ini semua sunnah Nabi SAW. Paling tengok seorang-seorang muka sahabat. Bila paling muka tengok tuan-tuan, ada tak orang ni datang. Ni datang ke kampung kita. Lama tak jumpa dah. Alhamdulillah. Datang Tuan Aziz gitu. Betul tujuan kita paling belakang tuan-tuan. Nak tengok muka-muka sahabat kita. Betul dengan Rasulullah. Nabi terlihat muka sahabat, mata dia merah menyala. Maka Nabi panggil, wahai sahabat, ta'al, mari sini wahai sahabat. Sebab apa muka kau menyala, merah sangat wahai sahabat? Ya Rasulullah, kepada sahabat. Sahabat kata, wahai ni ya Rasulullah. Maka sahabat ceritakanlah peristiwa yang tadi sampai dia tak boleh tidur. Nabi apabila dengar cerita sahabat tuan-tuan, Nabi termenung. Sebab kata Nabi sallallahu termenung sebab wahyu belum turun lagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu turunlah wahyu Al-Quranul Karim daripada Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Allah berfirman kepada Nabi kita? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yuti'illahi war rasul. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, di kalangan mereka itu akan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dan mengecapi akan nikmat syurga bersama para nabi, di kalangan para syuhada, para salihin. Allahu akbar. Turun ayat yang berkenaan. Sebab apa Nabi sebab memikirkan kata-kata sauban apa yang berlaku pada malam tadi, sebab syurga itu bukan milik Nabi. Syurga itu adalah milik Allah. Syurga itu milik Allah Ta'ala tuan-tuan. Ada hadis Nabi ada mengatakan Abu Bakar fil jannah, Umar, Osman fil jannah, Ali, semua dalam syurga Allah Ta'ala. Itu adalah merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni kan, oleh itu syurga bukan milik Allah Ta'ala, maka Allah turunkan wahyu yang mengatakan siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, di kalangan mereka itu akan menikmati nikmat syurga bersama-sama dengan para nabi, di kalangan syuhada dan di kalangan orang-orang yang salih. Maka apabila mendengar perkara itu berkenaan tuan-tuan, bolah saban belapang dada, dan Nabi telah bersabda, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di kalangan mereka itu akan bersama-sama dengan aku dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ni tuan-tuan ya. Oleh itu tuan-tuan, hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi. Banyak sunnah Nabi. Di sini tuan-tuan, saya nak tengok sikit dalam kitab Riyadhus Salihin. Tuan-tuan, tentang sunnah Nabi. Ya, dalam bab mengambil air sembahyang. Ni tuan-tuan ya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah, Nabi telah bersabda, inna ummati yad'una yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharis wudu, faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Hadis sahih tuan-tuan, rawahul Bukhari dan Muslim. Apa kata Rasulullah? Ini tuan-tuan ya, Nabi kata, siapa yang menghidupkan sunnahku, ikut apa Nabi buat. Di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, Nabi kata, umat aku nanti akan dipanggil di hari kiamat kelak dalam keadaan muka dan kedua tangannya berkilau-kilau cahaya, kesan daripada ambil air sembahyang. Ambil sembahyang, cerita orang kata cerita ambil sembahyang malam ni. Tuan-tuan ya. Oleh itu barang siapa yang daripada kamu, kata Nabi, yang mampu untuk melebihkan basuhan air sembahyang dia, basuh anggota wuduk dia lebihkan, ya, bolehlah dia falyaf'al, eloklah dia melakukan. Kita biasa ambil sembahyang tuan-tuan ya. Anggota yang wajib dibasuh ada 4. Wajib dibasuh. Di antara muka,
Yang kemudian kedua-dua tangan kita nak basuh tangan kita terlebihkan sedikit. Ikut sunnah Nabi tuan-tuan. Nabi basuh yang segi sah sampai pada siku je. Kita basuh sampai ke sini. Dinamakan ghurran muhajjalin. Lebihkan basuhan. Tak melibatkan lebihkan air. Air ini tuan-tuan Allah tu sebab saya tuan-tuan lebih kata 1 bulan sekali atau kadang 2 kali saya tazkirah Jumaat di Masjid Parui Jaya, masjid paling besar sekali ke stadium tu. Banyak saya tekankan tentang ambil air sembahyang. Kadang-kadang ramai ambil sembahyang, saya cakap kuat-kuat, buka paip menobut air keluar. Tu menobut tak? Mencurah-curah air keluar tuan-tuan. Ya Allah, air ni basuh muka ni, air keluar tu. Lama basuh muka, air keluar tuan-tuan ya. Agak berapa tadi tuan-tuan. Ya Allah, kita tahu dah innal mubazzirin kanu ihwana syayatin. Mubazzir tuan-tuan, saudara syaitan. Buka sikit dan Nabi ambil semayang tuan-tuan, tak sampai 1 gelasnya. Nabi wuduk. Tuan-tuan baca kitab sirah Nabi, tak sampai. Walaupun tuan-tuan ambil air sembahyang ni dalam sungai yang tengah mengalir. Sungai ni tu buat depan tuan-tuan, tuan Nabi bawah tu. Apa janji pula? Biasa air paip lutut je. Ini tak, paip pinggang. Tuan-tuan pergi ke tengah tu. Ambil sembahyang kat situ. Sebanyak-banyak itu pun ikut mazir. Apa nak mazir nak setitik pun tak mazir, tak. Itu pun ikut mazir juga. Itu tidak boleh mencapai fa'ahsanal wudu', sebaik-baik wudu'. Tak boleh. Tambahan walaupun kita ambil sembahyang kat rumah. Apalah Pak Hasan, air dan bayar. Yalah, air rumah kau tak dia nak bayar dah. Kau dah bayar. Soal kan tak boleh. Pergi masjid betul juga. Kita kadang-kadang tuan-tuan ya. Sampai tali pulih dah. Buka perusahaan saya bayar je. Baik masjid bayar siapa tuan-tuan? Duit bersama. Di pada kantong tuan-tuan. Pak Long, Pak Nyah kita, jiran-jiran kita tak RM1, tak RM2 tiap Jumaat tuan-tuan, tak RM50 dalam tu. Tak ada majlis orang bayar lah. Tanya tu nazir kita. Kalau tuan-tuan mogok lah tuan-tuan, ya, sebulan tak musim, tutup masjid nanti. Siapa nak ni? Big aircon dia. Ni kipas helikopter ni tuan-tuan. Yang bayar DP ni. Semua duit tuan-tuan. Oleh tu tinggalkan yang masih. Buka perlahan. Buka kecil je tuan-tuan. Ini tak. Ni tuan-tuan ya. Itu yang pertama sekali. Oleh itu tuan Nabi kata, barang siapa yang mampu untuk membasuh anggota wuduk lebih daripada kebiasaan, falyaf'al, sila buat. Sebab anggota wuduk ni nanti akan datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat tuan-tuan, keadaan genap kulit Allah. Bayangkan tuan-tuan, saat kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala besok, ribuan manusia, ribuan trilion manusia sejak daripada Nabi Adam alaihi salam. Itu manusia saja tuan-tuan. Yang binatang daripada zaman purba, yang binatang lebih ramai daripada kita tuan. Yang samud, yang apa semua akan dihidupkan untuk kali yang kedua tuan-tuan. Agak pada saat itu kita di mana tuan-tuan? Tak kena kita tuan-tuan. Allah di padang Arafah lah tuan-tuan. Tuan-tuan ya pernah pergi padang Arafah. Ya, wukuf di padang Arafah. Ya, jutaan, 6 juta, 3 juta manusia. Agak terasa kita kecil tuan-tuan. Allahu akbar. Allah nampak aku. Pada saat itu tuan-tuan, amalan-amalan kita lah yang akan menyinari ya keadaan pada hari itu besok. Oleh itu nak menyinari tubuh badan anggota wuduk kita adalah basuh lebih. Sampai sini tuan-tuan ya. Kalau sini sah tak masalah dah. Tapi Nabi suruh gitu, ghurran muhajjalin. Basuh kaki juga, asas sampai lutut ya, kulali ya. Basuh sampai ke bawah lutut kita. Lebihkan sedikit basuh. Dan anggota wuduk itu nanti akan datang ya di hadapan Allah besok dalam keadaan bercahaya. Yang kemudian tuan-tuan masuk pada cemburu kita. Satu lagi saya nak pesan. Nabi kata, ma minkum min ahadin yatawadda
Kemudian fayusbihul alwudu summa yaqul asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh futihat lahu abwabul jannati samaniyatu yadkhulu min ayyiha sya. Barang siapa kata Rasulullah, seseorang daripada kamu yang berwuduk secara sempurna, dah sempurna wuduk dah, anggota semua dah dibasuh dah, alhamdulillah tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan jangan lupa baca doa. Ini sudah Rasulullah tapi kita tak buat. Saya minta maaf tuan-tuan ya. Saya buat ni senyap sengaja lah tuan-tuan. Alhamdulillah ya, Allah beri saya peluang. Saya sampaikan kepada tuan-tuan. Dulu mendengar macam tu jumpa di Allah buat rugi saya. Dah 50 tahun budak beramal umur tuan-tuan. Budak beramal ambil basuh semayang basuh kalau berlebih. Ya, dah ambil semayang baca-baca doa, dah 50 tahun kita belum beramal. Tak apa, alhamdulillah Allah masih beri peluang untuk kita nak beramal tuan-tuan, untuk nak tambah bekalan diri kita besok di alam barzah. Nabi kata di kalangan kamu tuan-tuan ya, siapa dia berwuduk secara sempurna maka dia berdoa. Doa yang senangnya yakni kita mengucap 2 kalimah syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ataupun asyhadu an la ilaha illallah wa annaka muhammadar rasulullah. Allah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lepas itu kita berdoa. Apa doa dia? Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. 3 perkara kita minta kepada Allah Taala. Yang pertama mengucap, dapat mengucap tu 3 pokok doa dia. Tak lancarlah bahasa Arab baca Melayu, tak ada hal. Makna dia, ya Allah Tuhanku, jadikan aku ya Allah di kalangan orang-orang yang suka untuk nak bertaubat. Jadikan aku di kalangan orang-orang yang bersih zahir dan batin aku ya Allah, dan jadikan aku di kalangan orang-orang yang hamba-hambamu yang salih. Allah, ini sunnah Nabi tuan-tuan. Oleh itu apa ganjaran yang Allah akan beri pada kita? Nabi berkata, kalau orang tu lepas ambil ismahyang tuan-tuan dia berdoa, Allah akan bukakan kepada dirinya di hari akhirat kelak 8 pintu syurga. Syurga tuan-tuan ada 8 pintu. Satu pintu tuan-tuan agak tuan-tuan besar mana? Besar belakang dinding masjidnya sampai dinding tu. Kalau siapa lah rumah tuan-tuan pintu besar ni lah pada belakang dinding senyap, dinding ke dinding masjid ni tuan-tuan. Oh cakap, oi nek mau yang godang batu rumah kau. Sah godang rumah kau. Ini saya rasa mungkin dekat 15,000 square feet rumah itu tuan-tuan. Berjuta rumah itu. Nak yang godang rumah kau, pintu kau ya Allah. Sah besar. Pintu syurga lebih daripada itu lagi. Pintu syurga besar luas bagaimana? Pintu syurga luasnya 500 tahun perjalanan. Ya Rabb. Allah, Tuhan kata, Nabi kata tuan-tuan dalam hadis ni, Tuhan beri kau peluang nak masuk daripada pintu yang mana? Pintu yang ke-8 tu, pintu yang pertama, pintu yang kedua. Allah, ni di antara sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nampak mudah tu Allah, tetapi kita tak beramal berat. Betul? Oleh itulah mulai sama-sama kita beramal. Bagaimana agama ni, fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Ingat mengingati. Alhamdulillah tuan-tuan, saya baca kita alhamdulillah. Mula dah saya nak beramal tuan-tuan. Saya ajak ni tuan-tuan sama-sama dengan saya. Orang kuasa dapat syafaat. Tuan-tuan dengar daripada mana? Ustaz mana datang ni dah. Lama tak datang dah. Alhamdulillah dapat saya pahala besok. Mudah-mudahan begitu. Saya mau terdengar tuan-tuan, tapi tak. Tak beramal mula-mula ni beramal. Itu ibu-ibu ayah-ayah saya dah pencen ni tuan-tuan ya. Dia nak tangguh ibadah lagi. Saya pesan baik-baik. Zikir ke, salawat ke tuan-tuan, istighfar jangan nak tangguh dulu Ustaz. Tangguh bila umur 70 tuan. Tuan-tuan faham dekat saya tu.
Tuan ibarat kubur kata pergi rumah kata pergi kubur kata kita mari apa bekalan tuan-tuan nak. Hari ni semua dah ada dah, alhamdulillah. Apa yang cari tuan-tuan? Carilah bekalan nak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu saya malamnya berbahagia tuan-tuan ya, sama-sama kita beramal, banyakkan amalan kita, tingkatkan amal ibadah kita. Inilah bekalan kita besok nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ringkas pada malam ini tuan-tuan, insya-Allah tuan-tuan ya. Kalau kosongan ya, ni lepas ni sebulan cuti tuan-tuan. Ya, tak tahulah masjid ya, saya rasa masjid semua tak tahulah nak ubah pun saya tak tahu. Kita tunggulah pengumuman pihak berkuasa tuan-tuan ya. Tapi sekarang alhamdulillah pihak masjid tuan-tuan bila kita sama. So pegawai saya pada pihak kuasa datang lihat masjid tuan-tuan. Ni takut tuan-tuan tak saman dah. Kita tegur je. Saman boleh saman tapi kesian. Jangan tuan-tuan ya. Tak boleh. Yang itu tegur ikutlah SOP tu. Bukan nak menyusahkan. Ya tuan-tuan, ini dah keadaan darurat pada hari ini tuan-tuan. Jangan tinggal pakai mask. Memang saya rimeh tuan-tuan pun tuan-tuan pakai mask ni rimeh tuan, saya rimeh tuan-tuan. Dan nak pergi Prime Minister tuan-tuan, parking dah yang jauh menapak ni tuan, rasa ada mas ni nak masuk tak ada. La ilaha illallah. Hai, pergilah menapak not nak ambil mask dekat kereta. Tengah nak berjalan tuan, lalulah kota putih tu. Dan kocok tuan-tuan, Allah boleh lalu pula. Tak betul 1000 ke tu. Mula dah menepi tuan-tuan kan, menepi. Apa boleh tu? Nak tak nak tuan-tuan kita kena ikuti. Dan jangan tinggalkan doa, mudah-mudahan Allah angkat akan wabak ni. Wallahu a'lam. Terima kasih. Minta maaf tuan-tuan kasar bahasa dan bicara saya pada malam ini. Kita jumpa lagi di masa-masa yang akan datang. Doa sesama, mudah-mudahan Allah ya pelihara diri kita, negeri kita, negara kita dan sekalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.